Isu penggunaan mata wang sendiri yang dibayangkan Menteri Kerja Datuk Seri Alexander Nantalinggi itu sekadar pandangan peribadi. Dan katanya penggunaan mata wang sendiri di Sarawak adalah isu yang cukup rumit dan perlu penelitian khusus. Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, kali ini saya nak ulas mengenai cadangan penggunaan mata wang sendiri oleh Menteri Kerja Raya dan juga Ahli Parlimen daripada Sarawak iaitu Alexander Nantalinggi. Sebelum ni beliau dipetik mencadangkan bahawa Sarawak untuk menggunakan mata wang yang sendirilah. Maksudnya diorang ni gunakan selain daripada ringgit Malaysia. Okey guys, jom aku bagi pandangan aku mengenai perkara ni. Pertama sekali aku merasakan bahawa perkara ni sebenarnya tidak boleh dilakukan lah. Maksudnya selagi Sarawak ni sebahagian daripada Malaysia, memang Sarawak kena menggunakan mata wang kita iaitu Malaysian Ringgit ataupun Ringgit Malaysia. Perkara ni sebenarnya dah disebut di dalam Akta Bank Negara 2009 yang mana mata wang yang sah diperlakukan dekat Malaysia ni adalah mata wang Ringgit Malaysia. Jadi ini bermaksud selagi Sarawak ni sebahagian daripada Malaysia memang dia kena gunakan Ringgit Malaysia lah. Cubalah korang bayangkan kalau Sarawak menggunakan mata wang sendiri dan kemudian negeri lain pula minta gunakan mata wang dia. Jadi kita nak jual barang ke Sarawak pun kita kena convert duit Sarawak. Kita nak jual barang ke Selangor pun kita kena jual dengan convert duit Selangor. Benda tu menjadi sangat rumit lah sebenarnya. Jadi that's why lah idea ni sebenarnya satu idea yang pada saya memang tak boleh dilaksanakan lah. Sebab yang utama dia bercanggah dengan Akta Bank Negara 2009. Alright guys, yang kedua pula sebenarnya apabila sebuah kerajaan ataupun sebuah negara tu menerbitkan mata wang dia sendiri, dia sebenarnya bukan sekadar mata wang je tau. Dia sebenarnya penerbitan wang itu bersama dengan sistem monetary dia. Maksudnya dia ada satu sistem monetary dia sendiri yang menyokong mata wang tu. Bagaimana dia nak mengawal supply money in circulation dalam ekonomi dia. Sebab tu dia kena ada satu sistem. Dan salah satu sistem yang sangat penting adalah central bank ataupun bank pusat lah. Jadi mana-mana kerajaan pun, mana-mana negara pun yang ada mata wang sendiri, kalau korang tengok dia akan ada central bank dia ataupun bank pusat dia sendiri. Sebab dia memang kena ada satu institusi yang administer ataupun monitor ataupun mengawal supply of currency dalam dia punya negara ni berdasarkan dia orang punya monetary policy. Contohnya macam kita lah, kita melaksanakan monetary policy kita dengan mengawal kita punya kadar faedah ataupun OPR. Singapura pula dia lebih mengutamakan exchange rate. Ini adalah contoh monetary policy lah yang kita ada dekat dunia ni yang mana dia akan dilaksanakan berserta dengan mata wang tersebut. Sama juga contoh kalau kita tengok dekat Eropah. Contohnya mereka menggunakan mata wang euro mereka menerbitkan mata wang euro tu pun bersama sekali dengan diorang punya central bank iaitu ECB, European Central Bank. Tidak boleh penerbitan mata wang itu dilakukan tanpa central bank sendiri. Seterusnya yang ketiga pula, kalaulah ada isu-isu ataupun problem ataupun sebarang perkara yang berkait dengan isu ekonomi, sebenarnya ia tidak boleh diselesaikan dengan hanya menggunakan mata wang. Menerbitkan mata wang sendiri ni tak semestinya boleh menyelesaikan semua masalah ekonomi. Sebab masalah ekonomi ni dia ada banyak faktor. Antara perkara yang penting perlu dipertimbangkan adalah polisi. Dan juga external factors lah, iaitu import dan export. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi ataupun perkembangan ekonomi sesebuah negara itu. Dan ia tidak boleh diselesaikan dengan hanya menerbitkan satu mata wang sendirilah. Okey guys, itu saja ulasan aku buat masa ni. Apa pandangan korang? Adakah korang bersetuju atau tidak? Boleh tulis dan kongsikan pandangan korang dekat ruangan komen. Apa pun jangan lupa bagi aku satu like dan juga sharekan video ni.